Jasad pahlawan negara mendiang Sarjan Dato' Awang Anak Rawing yang meninggal dunia kerana sakit tua Jumaat lalu selamat disemadikan di Makam Pahlawan Kuching pagi tadi. Paparan lanjut kita bersama Buma Win langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Buma. Nurlila, terima kasih. Salam sejahtera. Jasad pahlawan negara mendiang Sarjan Dato' Awang Anak Rawing yang meninggal dunia kerana sakit tua di kediaman anaknya di Seri Aman Jumaat lalu selamat disemadikan di Makam Pahlawan Kuching pagi tadi. Upacara pengebumian diadakan dengan penuh adat istiadat ketenteraan sebagai penghargaan terhadap jasa bakti mendiang yang berjuang demi keselamatan dan kedaulatan negara. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg bersama Menteri-Menteri Kabinet Negeri sebelum itu memberi penghormatan terakhir kepada mendiang yang ditempatkan di Dewan Suara Kuching sejak semalam. Upacara pengubumian dihadiri Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ukambas yang mewakili Kerajaan Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Jaul Samion, Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Dato' Muhammad Zakaria Yadi dan Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail. Turut hadir Penasihat Pertahanan Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Kapten Kumpulan Simon Hillmarsh yang mewakili Ratu Elizabeth serta Kerajaan British. Takziah kepada keluarga mendiang dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga atas jasa dan bakti yang telah mendiang berikan kepada negara. Jadi walaupun acara ini dilihat ringkas, tapi ianya satu acara yang penuh regimental, penuh istiadat ketenteraan dan seperti mana yang kita beri kepada pahlawan-pahlawan negara. Mendiang Sarjan Dato' Awang Rawing 91 tahun merupakan salah seorang anggota Iban Trackers iaitu penjejak dalam pasukan tentera British di bawah Regimen Hutan Worcestershire dan Serut pada tahun 1950 yang menentang ancaman komunis di Tanah Melayu. Mendiang telah dianugerahkan pingat George Cross daripada Kerajaan British pada tahun 1951. It's just below the Victoria Cross in terms of the hierarchy of medals. The Victoria Cross is awarded for the utmost valour, but the George Cross is there for examples of incredible courage, as we saw Awang display back in 1951. Selain itu, mendiang juga dianugerahkan pingat Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Dato' pada tahun 2018, pingat Jasa Malaysia PJM pada tahun 2011 dan beberapa pingat kebesaran lain daripada Kerajaan British sekitar tahun 1953 hingga 2012. Mendiang Dato' Awang Rawing meninggalkan seorang isteri, 6 orang anak, 28 orang cucu dan 31 orang cicit. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mendapat kelulusan bagi pembinaan 3 buah kapal peronda pesisir Pantai Baharu bernilai RM700 juta. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksmana Maritim Dato' Muhammad Zubil Matsom berkata, pembinaan kapal pertama akan dimulakan pada November ini. Kapal peronda baharu sepanjang 83 meter dengan sistem canggih itu mampu bertahan selama 30 hari di laut tanpa pengisian semula minyak dan bekalan makanan berbanding 12 hari bagi kapal peronda yang digunakan ketika ini. Kapal pertama dijangka akan dilancarkan di Kelang pada bulan 11 ini akan dilancarkan dan kapal itu dijangka siap pada awal tahun depan dan akan diserahkan kepada Maritime Negeri Sarawak. 2 buah lagi akan berbangkalan di Sabah dan Pahang. Datuk Muhammad Zubil berkata dengan adanya kapal peronda baharu itu, aktiviti penguatkuasaan maritim akan dapat dipertingkatkan bagi menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Beliau turut memaklumkan bahawa Maritim Malaysia bakal menerima 4 buah helikopter. Tender untuk proses perolehan aset itu akan dibuat selewat-lewatnya akhir tahun ini. Helikopter jenis medium lift itu boleh terbang selama 5 jam berbanding helikopter sedia ada
yang hanya boleh terbang selama 3 jam. Datuk Mohamad Zubil menyatakan demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas Jawatan Pengarah Maritim Sarawak di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin, Muara Tebas, Kuching. Jawatan Pengarah Maritim Sarawak kini disandang oleh Kapten Maritim Zain Azman Muhammad Yunus menggantikan Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Gok Chuan. Sementara itu, Datuk Mohamad Zubil Maksum menegaskan pemakaian jaket keselamatan adalah penting kerana ia mampu meningkatkan kadar kemandirian tempur apabila berdepan dengan insiden kecemasan di laut. Beliau mengulas kejadian nelayan dan pemancing hilang akibat kapal karam yang semakin meningkat kebelakangan ini. Sekurang-kurangnya kalau dia ada survival rate dia punya kadar untuk dia hidup di laut tinggi. Rather than sepandai mana pun orang tu berenang, dia kata dia terror berenang, dia perenang yang baik, kalau tanpa life jacket dengan ombak di laut dengan arus yang kuat, paling kurang pun 2 jam dah letih lah. 2 jam nak floating, 2 jam. Kalau ada jaket tu, keselamatan tu, setidak-tidaknya dia boleh berada dalam 8 jam atau mungkin lebih. Justru Datuk Mohamad Zubil menasihati komuniti perkapalan terutama para nelayan dan pemancing supaya menitik beratkan keselamatan diri semasa berada di laut selain peka dengan cuaca dan memaklumkan kepada waris tentang pergerakan dan lokasi penangkapan ikan. Selain itu, pemasangan alat Personal Locator Beacons PLB juga digalakkan bagi memudahkan agensi penyelamatan mengesan bot jika berlaku kemalangan. Penduduk di 53 buah rumah panjang di kawasan Jalan KJD, Pakan Lemayong, Pekan Bintangur, Sungai Sian, Sungai Selidap, Bukit Papit dan kawasan Lebaan akan mengalami gangguan bekalan air Rabu ini. Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, Chang Kwek Sian berkata, gangguan itu disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan saluran paip baharu dari Jalan Bulat hingga ke Simpang KJD. Jelasnya, kerja-kerja penyambungan saluran paip itu bermula 5 petang dan dijangka berakhir 1 pagi Khamis ini. Kesemua 53 rumah panjang yang terjejas itu dibahagikan kepada kategori impak tinggi, impak sederhana dan impak rendah. Very pleased to mention here that we have 9 tankers, including our Jepang tankers, serving the affected areas, and there will be a schedule, and we try to improve. And as we move. Bercakap di sidang media di Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Chang Kwek Sian menjelaskan bagi kawasan kategori impak tinggi yang melibatkan 8 buah rumah panjang, bekalan air dijangka dapat dipulihkan kepada tekanan normal dalam tempoh 8 ke 9 hari. Bagi kawasan kategori impak sederhana yang melibatkan 18 buah rumah panjang pula, bekalan air dijangka pulih dalam tempoh 4 ke 5 hari. Jelasnya pihak Jebab akan bekerjasama rapat dengan kontraktor Pen Borneo untuk meminimumkan gangguan bekalan air agar para pengguna mendapat bekalan air yang berterusan. Ujarnya, kerja-kerja penyambungan itu tidak dapat dielakkan untuk kelancaran pembinaan lebuh raya Pen Borneo dan penaiktarafan sistem bekalan air yang lebih baik. Rumah-rumah panjang di kawasan Meluan disaran mewujudkan biro wanita di kampung mereka agar dapat memperkasakan lagi peranan golongan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat berkata, ini kerana kaum wanita turut berperanan penting dalam pentadbiran sesebuah jawatankuasa kampung. Jelasnya, selain dapat membantu pengurusan pentadbiran jawatankuasa kampung, pewujudan biro wanita dapat membantu golongan berkenaan memajukan diri dalam pelbagai bidang. Beliau menyatakan demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Gramong Nanga Kelangas, Julau. Dalam majlis ini, Roland mengumumkan grant berjumlah RM55,000 kepada 27 biro wanita di kawasan berkenaan. Hadir sama Senator Datuk Paul Igai dan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Brian Fung Kok Siung. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Baik, Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, perkembangan berita semasa dari Selangor hari ini